Ya, jalan tu. Okey, pagi tadi Datuk Wan telah dikenakan dengan 18 pertuduhan di bawah AMLA dan pertuduhan ini akan dipindahkan dan didengar bersama dengan dua pertuduhan awal di bawah kesalahan predikat. Kami telah meneliti pertuduhan-pertuduhan yang dikemukakan terhadap Datuk Wan dan kami yakin dan percaya bahawa kami akan membuktikan bahawa tidak ada sebarang aktiviti mengubah ataupun menggunakan hasil wang haram, ya. Dan kami juga akan buktikan bahawa pertuduhan yang dikemukakan terhadap Datuk Wan sama ada pertuduhan predikat dan juga pertuduhan AMLA ini adalah tidak berasas dan tidak mempunyai sebarang dasar sekali. Tapi itu kita akan bangkitkan di mahkamah nantilah. Ya, jadi selanjutnya saya rasa Datuk Wan pun ada sikit nak beri kenyataan, ya. Okey. Jadi pertama sekali saya nak mula dengan nak mengulangi beberapa tuntutan yang dah disuarakan sebelum ini, bukan saja oleh saya tapi banyak rakan-rakan lain, mengenai keperluan untuk kita memisahkan peranan peguam negara dan pendakwa raya. Itu perkara pertama. Yang kedua, saya juga nak ulang balik tuntutan yang banyak kali disebut oleh rakan-rakan baik dalam bidang politik maupun dalam bidang NGO yang mahukan supaya kita memperbaiki mekanisme pelantikan ketua pengarah SPRM supaya ia menjadi lebih telus dan bebas daripada pengaruh-pengaruh yang tidak dikehendaki, beserta menambah baik mekanisme oversight SPRM supaya sebarang kelemahan yang ada semak imbangnya. Kedua-dua perkara ini bukan perkara baru. Kalau saya sendiri, saya ingat daripada 2012 saya dah mula bercakap perkara ini. Ramai yang dah bercakap sebelum itu lagi. Dan saya tahu bahawa kerajaan sering mengatakan bahawa semua perkara ini, reform ini sedang dikaji. Tapi saya bimbang jika alasan kajian itu adalah alasan semata-mata yang digunakan untuk sengaja melengah-lengahkan proses reform yang sepatutnya dilakukan dengan segera sebab ada niat-niat tertentu di sebalik melengah-lengahkan reform tersebut. Kita maklum sekarang ini ada 5 jawatan kuasa semak imbang di SPRM, tetapi kritikan mengenai struktur-struktur semak imbang ini juga bukan satu perkara baru. Malahan dah lama disuarakan terutamanya oleh kawan-kawan daripada Pakatan Harapan. Berbalik kepada isu pertuduhan kepada saya menganggap pertuduhan baru yang dikenakan kepada saya ini adalah satu usaha untuk mengalih perhatian rakyat daripada pelbagai kegagalan yang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Gagal mengawal kenaikan harga barang, gagal mengawal kenaikan kos sara hidup, gagal membantu rakyat dengan cara yang efektif, gagal menjalankan reform-reform yang kononnya mereka lah perjuangkan sejak dahulu lagi. Banyak lagi lah kegagalan tersebut. Jadi mereka terpaksa mencari isu-isu baru yang boleh digunakan untuk mengalih perhatian rakyat daripada segala bentuk kegagalan mereka. Malahan buat demo bantah kekejaman Israel pun gagal sebab banyak komplain-komplain yang kita terima mengenai demo-demo tersebut. Dan usaha mengalih perhatian ini kita faham terpaksa dilakukan dengan segera sebab kritikan yang mereka hadapi ialah hari ini. Teruk sekarang ini kerajaan sedang dikritik. Kalau tidak diubah, dialih perhatian, maka tumpuan rakyat ialah kepada kegagalan mereka. Sebab itulah kalau kita lihat, bagi saya pertuduhan ini dilakukan dengan cara yang agak tergesa-gesa, agak gopoh. Sehingga tadi saya tak pasti sama ada tuan-tuan tengok atau tidak apa yang berlaku dalam mahkamah. Saya mula-mula masuk, expect untuk dituduh dengan pertuduhan. Akhirnya keputusan di mahkamah yang pertama ialah DNA dilepaskan tanpa dibebaskan. Saya pun tak faham dibebaskan dari apa, tanpa dibebaskan dari apa, sebab masa tu saya belum dituduh. Tapi akibat daripada kegopohan itu, maka ada perkara yang berlaku yang menyebabkan mula-mula DNA. Jadi saya rasalah juga DNA untuk lebih kurang 30 minit. Lepas tu, serta-merta dituduh semula di mahkamah bilik sebelah. Dan ini melambangkan betapa kegopohan itu memang wujud sehingga berlaku kepincangan sebegini. Kalau sekiranya ini dirancang dengan baik, dilakukan dengan baik, saya rasa dia tak jadilah. Tak adalah sampai DNA sebelum dituduh tu. Saya rasa ni rekod ni, saya tak tahu ada orang lain ke pernah kena DNA tanpa dituduh. Tapi itulah yang berlaku. Sebab itulah saya rasa sekarang ini realitinya ini adalah usaha untuk mengubah perhatian rakyat.
Dan kita kena sedar juga bahawa semua pertuduhan-pertuduhan baru ini dilakukan semasa kesalahan-kesalahan pertuduhan untuk kesalahan predikat masih belum pun berjalan. Perbicaraannya belum lagi berjalan. Tapi saya redha dan saya terima tindakan dilakukan oleh pihak yang berkuasa, dan saya akan hadir ke mahkamah untuk membersihkan nama saya dan mempertahankan diri saya, sebab saya yakin tidak ada sebarang kesalahan yang dilakukan dan ini ada motif-motif lain di sebalik pertuduhan. Sebab itulah akhir sekali saya nak kata bahawa reform itu penting. Kita lihat selama ini kita bercakap mengenai pertuduhan terpilih. Sekarang di zaman Anwar Ibrahim ini wujud pula suasana pembebasan terpilih. Kebimbangan saya kalau di bawah Anwar Ibrahim ini diperkenalkan satu bid'ah baru yang namanya nanti pengampunan pun terpilih. Sebelum kerosakan ini berterusan dan banyak perkara-perkara yang terpilih ini, saya mendesak supaya kerajaan melakukan reform yang mereka janjikan sesegera mungkin dan jangan bagi alasan yang macam-macam lagi. Terima kasih. Okay, go on. Isu pelantikan, isu pemegang jawatan sekarang bagi saya ini bukan satu perkara yang berkait dengan reform. Reform perlu dijalankan tanpa mengira siapa yang pegang jawatan itu sekarang. Jadi kita kena move away from perdebatan mengenai siapa lantik, siapa pegang, siapa ambil lepas ini. Yang pentingnya nak buat atau tidak. Dan yang saya nampak sekarang ini macam-macam alasan dibagi untuk tidak melakukan reform. Sebab tu kita selalu sebut adalah orang-orang tertentu tu sebut kan datang surat saman pula. Tapi ada orang-orang tertentu tu buka mulut tipu, tak buka mulut pun tipu juga. Sebab kita tak boleh percaya dengan semua ni. Mula-mula tu DNA untuk semua pertuduhan lah. Sebenarnya tak ada pertuduhan pun, tak baca lagi pertuduhan pun saya. Tapi yang tu saya elok rujuk pada proses mahkamah. Okey, terima kasih banyak. Okey, assalamualaikum. Terima kasih banyak. Dah dulu, cukup 5 dah ni. Tak nak lagi full kita. Ada. Okey. Kita tanya-tanya sama. Saya nak ke mana?